Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-58. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-89 dan 90 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ Inna Rabbi Rahimun Wadud. Dan wahai kaumku, janganlah permusuhan kamu terhadapku menyebabkan kamu ditimpa bala bencana sebagaimana yang telah menimpa kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Hud atau kaum Nabi Saleh. Dan kaum Nabi Lut pun tidaklah jauh dari kamu. Kamu sedia mengetahui apa yang telah menimpa mereka. Dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengasihani lagi maha pengasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah yajrimannakum pada ayat ke-89 surah Hud diambil daripada perkataan jarama yang bermaksud melakukan. Tetapi ia biasanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan buruk. Dari sini kata jurm bermaksud dosa dan mujrim adalah penderhaka. Kalimah ini juga bermaksud memutuskan. Oleh itu ayat ini membawa maksud jangan sampai perselisihan denganku mengakibatkan kalian tidak melaksanakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang aku sampaikan, kerana hal tersebut mengundang seksaannya. Manakala kalimah wadud pada ayat ke-90 surah Hud mempunyai dua maksud. Yang mencintai dan mengasihi serta yang dicintai. Allah Subhanahu Wa Taala wadud, yakni dia dicintai oleh makhluknya dan dia pun mencintai mereka. Kecintaan tersebut terlihat kesannya dalam kehidupan sebenar. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-89 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa Nabi Shu'aib AS menegaskan asas dakwahnya adalah untuk melakukan reformasi, islah, sedaya upaya dengan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping memberi amaran kepada kaumnya supaya tidak mengikut jejak umat terdahulu yang telah ditimpa bala bencana oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti umat Nabi Nuh AS, Nabi Saleh AS dan umat Nabi Lut AS yang telah ditimpa bencana yang besar.
Semoga itu semua menjadi pengajaran dan iktibar kepada mereka. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-89 dan 90 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa janganlah kamu terus-menerus dalam kekafiran, menyembah berhala dan mengurangi hak orang lain disebabkan rasa permusuhan terhadap diriku. Jika kamu tetap dalam keadaan kufur, maka apa yang pernah menimpa kaum Nuh akan menimpa dirimu, iaitu dimusnahkan dengan banjir besar, atau apa yang menimpa kaum Hud yang dimusnahkan oleh angin taufan, atau kaum Nabi Saleh yang dilenyapkan oleh petir dan gempa. Azab yang menimpa kaum Lut tidak jauh masanya dan tempatnya dari kamu. Jika kamu tidak mengambil pelajaran dan pengajaran dari orang sebelummu yang telah lama, maka ambillah pelajaran dari kaum Lut yang peristiwanya belum begitu lama. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan lagi bahawa mohonlah keampunan kepada Tuhanmu dari dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Kemudian bertaubatlah kepadanya apabila terjadi suatu kemaksiatan pada masa yang akan datang, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Tuhanku maha kekal rahmatnya dan maha banyak belas kasihannya kepada semua orang yang bertaubat kepadanya. Firman Allah ini memberi pengertian bahawa menyesali kesalahan yang telah dilakukan dengan jalan bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-89 dan 90 surah Hud ini, menjelaskan bahawa ayat-ayat ini benar-benar menunjukkan betapa cintanya Nabi Shu'aib AS kepada kaumnya. Baginda menyeru dengan hati yang penuh kasih sayang kepada seluruh kaumnya agar dia tidak dimusuhi kerana seruannya. Dia menyampaikan semua itu tidak lain hanyalah untuk kebaikan mereka sendiri. Ini kerana sekiranya utusan Allah Subhanahu wa taala dimusuhi sebagaimana kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Samud yang memusuhi Rasul-Rasul Allah, nescaya mereka akan celaka. Selain itu, mereka juga diingatkan dengan peristiwa azab kaum Nabi Lut, iaitu penduduk negeri Sadum dan Gamurah tidaklah berapa jauh dari negeri orang Madian, iaitu sama-sama terletak di antara negeri Hijaz dan Syam, bersebelahan utara Jazirah Arab. Zaman kaum Nabi Lut itu tidak jauh dari zaman mereka, iaitu masih belum hilang dari ingatan kerana terlalu dekat. Hamka menyatakan bahawa melalui kisah Nabi Shu'aib dan kaum Madian ini, kita dapat mengetahui dengan jelas tentang dasar-dasar tempat menegakkan masyarakat atau negara. Keadilan dan kebenaran itulah sebenarnya tujuan bernegara. Kemakmuran itulah yang dikehendaki. Bagaimanapun, kekayaan berlimpah-limpah pada satu golongan, terutama golongan yang menguasai negara, sekiranya semuanya itu dilakukan dengan kecurangan dan penganiayaan, korupsi, manipulasi dan spekulasi, maka kita tidak akan memperolehi ketenteraman hati. Segala teori ekonomi boleh sahaja dikemukakan, namun segala teori yang mengingkari pentingnya agama bagi menegakkan ekonomi adalah teori yang gagal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-89 dan 90 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-89 dan ke-90 surah Hud ini menjelaskan mengenai penentangan kaum Nabi Shu'aib terhadap dakwah yang baginda sampaikan. Ayat ini mengandungi mesej yang jelas agar menyahut seruan dakwah kebenaran dari para rasul Allah Subhanahu wa taala, serta memohon keampunan dan bertaubat dari segala perbuatan yang mungkar agar tidak tertimpa azab seperti mana yang telah berlaku kepada kaum yang terdahulu. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-89 dan 90 surah Hud ini memberikan peringatan kepada kita bahawa Rasul-Rasul Allah menyampaikan seruan dakwah agar manusia berada di jalan yang benar. Seterusnya,
dijauhkan daripada balasan azab. Apabila seseorang manusia melakukan kesalahan, mintalah keampunan serta segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha mengasihi kepada semua hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan para nabi dan rasul untuk menyampaikan dakwah kepada sesuatu kaum agar mereka kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak tersasar dari fitrah agama. Begitu juga dengan Nabi Shu'aib AS yang berusaha menyampaikan risalah ilahi kepada kaum Madian. Kaum Madian merupakan suatu kaum yang mengurangi timbangan di dalam jual beli, iaitu tidak jujur dalam melaksanakan jual beli. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Shu'aib untuk menegur kaumnya dan menasihati mereka agar bertaubat dari perbuatan tersebut. Namun mereka tidak mengindahkan nasihat itu. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, wujud segelintir masyarakat yang sanggup menipu dalam urusan perniagaan sehingga memberi kesan kepada orang lain. Kesannya, orang yang kaya terus kaya, yang lemah semakin tertindas dan menghadapi kesusahan hidup akibat pengkhianatan oleh mereka yang tamak. Memang tidak menafikan bahawa fitrah setiap manusia berkeinginan untuk hidup senang dan menjadi kaya. Justru golongan yang bersikap inginkan keuntungan dengan cara yang salah serta sanggup melakukan penindasan kepada orang lain perlu diberi teguran dan nasihat oleh anggota masyarakat, terutamanya pihak berkuasa, untuk mengawal para peniaga. Oleh itu, kehidupan manusia yang sentiasa bersosial dan berhubung antara satu sama lain menuntut kita agar sentiasa memainkan peranan mengajak masyarakat kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana para nabi dan para rasul yang sentiasa mengajak kaumnya ke arah kebenaran. Jika kita telusuri ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana usaha para rasul dan nabinya dalam menyeru masyarakat kepada kebenaran agar terhindar dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kisah Nabi Nuh AS. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum adhaba yaumin azim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu berkatalah, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang besar, iaitu hari kiamat. Selain itu Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 73 berkenaan ajakan Nabi Saleh AS kepada kaumnya. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fazaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhuzakum adzabun alim. Dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka, Nabi Saleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata, mukjizat dari Tuhan kamu. Ini adalah seekor unta betina dari Allah sebagai keterangan bagi kamu, membuktikan kebenaranku. Oleh itu biarkanlah unta itu mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyentuhnya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-89 dan 90 surah Hud ini ialah umat Islam hendaklah sentiasa sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Setiap manusia yang melakukan dosa dan menyesal akan dosa-dosa yang dilakukan, apabila mereka memohon keampunan dan bertaubat dengan sebenar-benar taubat,
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat dan mengampuni dosa yang telah lalu. Setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan agar sentiasa mengajak manusia lain melakukan perkara kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran, agar masyarakat hidup dalam suasana harmoni serta dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.